Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi Sadikin untuk Matematik KSSM tingkatan 3 bab 8 lokus dalam dua dimensi. So, hari ini Cikgu akan tunjukkan bagaimana teknik untuk menjawab soalan berkaitan lokus apabila diberi atau apabila kita kenal pasti syarat-syarat yang diberikan. Okey? Dah sedia? Let's go. Okey. Okey. Biasanya soalan lokus dia akan beri ayat yang panjang Okey. Daripada ayat yang panjang itu, kamu cari mula-mula perkataan dari. Okey, ni perkataan dari ni. Lepas daripada dari itu kamu cari sama ada dia ialah perkataan titik atau garis. Okey? Mula cari perkataan dari, kemudian lepas perkataan dari kamu cari titik ataupun garis. Kalau titik, so dia ada dua, sama ada satu titik atau dua titik. Macam mana kita nak kenal pasti dia satu titik atau dua titik? Senang je. Kalau satu titik dia tak ada dan. Contohnya titik A. Okey? Kalau dua titik dia ada perkataan dan. Titik A dan titik B. Okey? Sama juga dengan garis. Kalau satu garis dia tak ada perkataan dan. Dia ada garis je. Garis AB. Okey? Kalau dua garis dia ada dan. Garis AB dan garis BC contoh. Okey? Itu. Alright. Kemudian baru kita kenal pasti apakah bentuk lokusnya. Alright, contoh putih. Kalau satu titik, contoh titik A, satu titik begini, betul? Titik apa? Titik A. Alright. So, biasanya dia akan beri apa? Jarak. Jarak itu ialah dia punya jari. Okey, jadi lokus yang terhasil ialah satu bulatan. Di mana jarinya ialah jarak yang diberi tersebut. Okey? Dia ialah satu apa? Bulatan. Okey. Seterusnya, jika melibatkan dua titik, titik A dan titik B, so titik A begini. Titik B begini contohlah Maka lokus yang terhasil ialah satu garis lurus di antara titik A dan titik B. Okey? Alright. Kalau titik dia begini, contoh titik A di atas, titik B di bawah, maka lokus yang terhasil dia di antara ataupun tengah-tengah di antara titik A dan titik B. Okey? Atau kita panggil dia sebagai pembahagi dua sama serenjang. Alright, jelas dia di antara dua titik tersebut. Okey, kalau satu garis, garis AB contohnya begini. Garis AB. Dan dia ada jarak. Jarak pun diberi. Maka jarak tersebut ialah jarak garis selari. Dua garis selari. Jadi lokus yang terhasil ialah sama ada di bawah ataupun di atas garis AB. Okey? Maka jaraknya merah. Jarak yang diberi ialah jarak ni. Di antara dua garis selari tersebut. Okey? Seandainya garis AB tu begini. AB. Maka lokus yang terhasil ialah garis selari. Di sini. Di mana jarak yang diberi ialah ini. Okey? Clear Alright. Untuk dua garis, katalah sini AB dan BC sini. Okey, maka lokus yang terhasil ialah pembahagi dua sama sudut ini. Alright. Jelas Sekiranya garis AB je begini. AB kemudian BC begini. Maka pembahagi dua sudut ni di antara dua tu. Okey, itu lokus dia. Okey Jelas Okey, kemudian kes khas. Okey, kes khas untuk satu titik. Okey, sekiranya lokusnya ialah contoh lokus Y. Okey, dia akan bagi begini. AY sama dengan
AB. Okey? Okey, nampak Memperhatikan kalau locus dia Y, maka Y dia ada sekali je kat sini. Maka A dia berulang kan. So yang A ni ialah dia punya pusat. Okey, untuk pusat bulatan tersebut. Kemudian AB ni ialah dia punya jejari. Okey? Okey, itu untuk satu titik. Ini kes khas. Alright. Kemudian untuk satu garis, dia begini. Katalah locus Y melibatkan dua titik. Katalah AY sama dengan BY ataupun YB. Tak kisahlah Kalau kamu perasan kat sini, locus dia locus Y. Maka sekiranya locusnya dua kali berulang, Y dan Y berulang ialah locusnya, maka dia ialah locus titik di antara titik A dan titik B, di mana locusnya ialah ini. Ni A, sini B, maka ni adalah locus Y. Di antara titik A dan B. Sebab dia dah bagi titik A kat sini dan B kat sini. Maka Y di antara titik A dan titik B. Okay? Simple saja. Nak lagi senang, kita tengok contoh. Okay? Let's go. Okay, contoh soalan Okay, locus bagi X dan keadaan titik X sentiasa berjarak 8 unit dari titik B. Okay, cik perkataan apa tadi? Perkataan dari. Okay, lagi. Lepas dari apa? Titik. Okay. So, titik B. Satu titik atau dua titik? Satu titik. Kalau satu titik, bentuk apa tadi? Kita ajar B. Bentuk apa? Bentuk bulat. Okay. Tinggal balik. Satu titik bentuk bulat. Dua titik di tengah-tengah. Satu garis, garis lari. Dua garis, dia bagi dua sama sudut. So, ada jarak. Satu titik ada jarak. Iaitu 8 unit. So, 8 unit dia ialah dia punya jejari. Okey. Dekat mana titik B? Alright. So, kita dekat sini. Kita dah tahu titik B ialah satu bulatan. 8 unit dari titik B. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil yang kelukis. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini So, cocok yang kelukis kat B. Kemudian buka 8 unit. Buat satu bulatan begini. Penuhkan situ. Okey. Okey. Dan labelkanlah. Ini sebagai locus apa? Locus X. Alright. Selesai. Simple Alright. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Seterusnya. Okey. Cari je perkataan dari. Okey. Kat sini. Perkataan dari. Lepas dari apa? Garis lurus CD. Jadi dia merupakan satu garis lurus. Iaitu CD. Di mana CD? Yang ini. CD So kita lukis kat sini. CD. Alright. Jadi kita ulang gaji sikit. Satu titik bentuk bulat. Dua titik di tengah-tengah. Satu garis, garis lari. Dua garis, membagi dua sama sudut. Maka kat sini DC. Kita tengok kat gambar rajah. DC garis ni Okay. Garis ni. Jadi, kalau satu garis, maksudnya dia garis lari. Ke atas atau ke bawah? Okey. Kita tengok dia akan bagi satu jarak. Iaitu 4 unit. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4 boleh. Kalau ke bawah tak muat So ke atas lah. Jadi buat satu garis lurus ke atas yang selari dengan CD. Maka itu ialah locus apa? Locus Y. Nampak? Dia 4 unit di atas DC. Okey. Ini jarak dia 4 unit. Itu yang dia locus Y. Okey. Contoh yang berikutnya. Okey, contoh seterusnya kita cari perkataan apa? Dari. Sini dari. Dari apa? Garis. Garis lurus CD dan DA. Dia ada perkataan dan kan? Maksudnya dia melibatkan dua garis. Okey, kita semak balik. Satu titik bentuk bulat, dua titik garis tengah-tengah. Satu garis, garis lari, dua garis membagi dua sudut. So dua garis maka yang ini. Alright. Jadi garis apa yang terlibat? CD dan DA. Kita tengok dekat gambar rajah. CD di mana? Ni CD dan DA. Sini. Jadi terlukis balik kat sini
CD dan DA. Maka lokusnya ialah pembahagi 2 sama sudut di sini. Ialah lokus apa? Lokus Z. Jadi kita lukislah dekat rajah tersebut. Kalau dia lagi kotak ni senang je. Kita lukis dari bucu ke bucu sini, ke bucu sini, ke bucu sini, ke bucu sini. Okey, tunjukkan di tengah-tengah. Teruskan je. Alright. Maka kita labelkanlah lokus Z. Okey? Okey, selesai. Itu lokus melibatkan 2 garis. Okey, contoh seterusnya. Dapat soalan cik perkataan dari. Okey, ini dari. Dari apa? Titik. Okey, titik B dan titik C. So, ada perkataan dan. Jadi, dan maksudnya dia melibatkan 2 titik. Kita ulang kaji sikit. 1 titik bentuk bulat. 2 titik garis tengah-tengah. 1 garis, garis selari. 2 garis, pembagi 2 sama sudut. Okey, so jadi dia melibatkan 2 titik. 2 titik, maka kita gunakan yang ini. Titik apa yang terlibat? Titik B dan titik C. Kita tengok kat gambar rajah. Titik B di mana? Di sini. Titik C di mana? Di sini. So kita lukis balik. B di sini, C di sini. Bila melibatkan 2 titik, dia akan ada lokus dia ialah di tengah-tengah di antara 2 titik tersebut di situ. Jadi kita tengok berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bahagi 2, 3 kotak setengah. 1, 2, 3 setengah kat sini. Ini pun setengah sini. So kita ambil pembaris, gariskan sahaja begini. Ini maka labelkan lokus apa? P. Sebab bagi sini lokus P. Okey? Senang saja. Alright, tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh seterusnya kita tengok kali ini tak ada perkataan dari dan diberi syarat QA, QB. Lokus ni adalah lokus Q. Jadi balik QA sama dengan QB. Lokusnya ialah Q. So yang berulang ialah lokus tersebut. Ni berulang. Jadi dia melibatkan 2 titik pada rajah, iaitu titik A dan titik B. Di manakah titik A dan titik B? Di sini. A dan B. Lokus berulang, maka lokus berada di tengah-tengah di antara titik A dan titik B. Jadi kita kiralah berapa jarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahagi 2, 4 kotak. 1, 2, 3, 4 kat sini. Jadi yang ini ialah lokus Q. Nak tulis lokus Q boleh. Labelkan Q pun boleh juga. Okey. Senang saja. Sekiranya yang berulang ialah lokus tersebut, iaitu Q di situ, maka dia berada di antara 2 titik, iaitu A, B. Kalau QB, QC maksudnya di antara titik B dan C. Okey? Jelas Okey, tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Dia bagi satu syarat dekat sini. AR sama dengan AB. Jadi AR sama dengan AB. Kita tengok huruf apa yang berulang di sini. A. Okey. Dan dekat rajah ada A. Alright. Lokus dia ialah R. Okey. So A yang berulang. Maka A ini ialah dia punya pusat. Pusat. Okey. Sebab A ada kat situ. Kemudian AB ni ialah dia punya jarak. Okey. So ambil jangka lukis cocok pada pusat, iaitu A. Di mana huruf tersebut berulang. Kat A cocok kat sini. Jaraknya ialah A ke B. So buka jangka lukis A pergi ke B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Situ 1, 2, 3. Okey. Ke sini Ambil lukis buka, kita lukis. Gunakan jangka lukis. Cikgu tak ada jangka lukis. So kita freehand macam ni. Okey, macam ni lah bentuk jadi lebih kurang. Dan kita labelkan dia sebagai lokus apa? Lokus R. Kat sini R. Okey, nampak? Apabila yang berulang itu ialah titik yang ada pada gambar rajah, iaitu A, maka titik A tersebut akan menjadi pusat. Dan jarak AB yang diberi ialah jari. Yang ini dia punya lokus. Okey, berbeza dengan tadi Okey, senang saja. Ingat saja step-step yang cikgu dah ajar. Cikgu ulang balik sedikit.
Sekiranya satu titik bentuk bulatan. Kalau dua titik, dia di tengah-tengah. Kalau satu garis, maka dia membentuk satu garis selari. Dan sekiranya melibatkan dua garis, maka lokus yang terbentuk ialah pembahagi dua sama sudut tersebut. Alright. Semoga bermanfaat. Sekian sahaja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.